Saya nak ambil daripada kisah yang terkandung sini, iaitu satu kisah yang memang kadang-kadang kita anggap cukup misteri, ya, iaitu histeria. Dan itulah setiap kali berlangsungnya PLKN, kisah-kisah histeria ni memang tak pernah lekang, tetap akan berlaku. Jadi dari segi pengamatan Azah, ya, dan juga apa yang telah dicatatkan, dituliskan dalam buku Celoreng Biru ini, ya, bagaimana pengamatan Azah mengenai isu-isu ataupun kisah-kisah histeria ini? Histeria pada saya lah, sebab apa yang saya tak pernah kena lah, apa yang saya nampak daripada sekolah, tapi dapat menyaksikan, menyaksikan dan membantulah mereka yang diserang tu. Satu sebab memang adanya gangguan, yang tu kita tak dapat nak nafikan lah, sebab dalam agama pun memang dah disebut. Dan satu lagi mungkin disebabkan tekanan yang dihadapi dan tak dapat nak dikawal perasaan tu. Jadi difikir bukan-bukan, mulalah. Tapi apa yang tersirat sebenarnya, ya, kalau kita teliti mengenai kisah histeria yang ditulis oleh Azah, sebenarnya kita dapat saksikan sebenarnya dari segi kerjasama di kalangan tiga masyarakat majmuk, ya, yang betul, terdapat dalam siri latihan ini, di mana ketiga-tiga kaum Melayu, Cina, India, dan terdapat juga daripada Sabah dalam cerita Azah ini, yang saling, ya, bantu-membantu, bukan saja menggunakan istilah yang kita boleh gunakan di sini, bomoh yang digunakan di kalangan masyarakat Bumiputera itu sendiri, tapi juga bomoh-bomoh di kalangan kaum-kaum lain juga turut membantu, ya. Jadi itu secara tak langsung apa yang cuba disampaikan Azah menerusi buku Celoreng Biru itu juga. Jadi secara tak langsung juga motivasi yang diberikan oleh Azah sini, transformasi, ya, individu itu sendiri. Kalau kita dapat saksikan sebelum ini, kita akui terdapat banyak masalah disiplin di kalangan pelajar, tapi apabila mereka mengikuti PLKN terdapat transformasi. Mungkin Azah boleh ceritakan antara satu kisah Iskandar dalam buku ini. Transformasi tu dapat dilihat dengan ketara lah sebenarnya, sebab dalam PLKN mungkin yang masyarakat selalu nampak hanya modul-modul fizikal, aktiviti fizikal, tetapi dalam tu sebenarnya ada lagi 3 modul yang saya katakan tadi, multi skill, di mana yang pertama sekali pelatih akan lalui ialah modul pembinaan karakter. Dalam modul pembinaan karakter tu yang betul-betul kita bina, bukan kita lah, bukan jurulatih yang bina mereka, tapi kita beri dia panduan bagaimana untuk berfikir apa yang mereka buat sebelum ni betul ataupun tidak, bagaimana caranya, apa semua. So dan kita buat di dalam kelas, ada simulasi dengan aktiviti, sebab nak bagi mereka betul-betul faham. Dan apabila mereka faham, dan lama-lama mereka akan berfikir dan kata, betul lah cikgu, saya dah tahu dah cikgu, macam ni rupanya. So daripada situ ditambah lagi dengan modul-modul lain yang memang kita galakkan sangat-sangat bekerja dalam satu kumpulan yang berbilang kaum ni. Dan akhirnya hari yang terakhir memang kita akan dapat saksikan lah betapa eratnya transformasinya. Dan transformasi itu berlaku pada diri Iskandar, yang sebelum ini diceritakan oleh Azah sebagai seorang yang agak nakal, akhirnya kini merupakan seorang fasilitator dan terlibat dengan program-program Pekidah. Jadi Syabas, Iskandar bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Jadi cerita-cerita nama-nama yang terdapat dalam Celoreng Biru bukan nama sebenar. Dan saya cukup tertarik apabila Azah menampilkan pendekatan, ya, memperkenalkan setiap isu ataupun masalah tu dengan cara yang cukup menarik, mudah untuk difahami. Sebenarnya kisah Lily di Sabah, ya, mempunyai masalah keluarga. Dan kalau kita saksikan juga setiap helaian muka surat ini, ya, ada diselitkan juga dengan gambar-gambar. Ini gambar-gambar daripada stil foto yang turut dimuatkan, dan juga terdapat ilustrasi yang menarik. Siapa agaknya antara yang merupakan ilustrasi untuk buku ni, Azah? Untuk ilustrasi yang kartun ni memang saya tempah khas daripada seorang kartunis popular, Ubi, yang dia dulu bekas kartunis majalah Ujang, tapi sekarang dia dah bergerak sendiri lah, secara freelance dan berniaga online. Jadi buku ni sebenarnya masih belum berada di pasaran? Pasaran boleh dapati secara online. Dan untuk anda mendapatkan secara online, anda boleh layari http://celorengbiru.kedaibuku, ejaan untuk kedai buku KEDAIBUKUE.com. Ya, terdapat banyak kisah menarik dalam buku ini. Antaranya yang boleh saya kongsikan adalah Bukit Goh, Histeria, Malunya Saya Cikgu, dan juga Wat Dahlia.
Jadi difahamkan juga pelancarannya akan disempurnakan insya-Allah pada pertengahan bulan Jun. Perancangannya bulan ni. Bulan ni. Pertengahan bulan ni insya-Allah kalau tak ada halangan. Okey. Jadi bagi saya yang tidak pernah mengikuti PLKN ya, umur pun sebenarnya dah terlebih ya. Jadi saya sarankan bagi ibu bapa yang terdapat rasa getar ya, rasa gemetar, risau dengan keadaan anak di PLKN, sebenarnya boleh mendapatkan buku ini seperti yang telah saya nyatakan di http://kedaibuku.com ya, di mana Azah menampilkan pengalaman beliau sebagai jurulatih dengan berkongsi pengalaman dengan jurulatih yang lain serta pelatih-pelatih yang mengikuti PLKN. Jadi harga sebenarnya memang dah ditetapkan RM20, insya-Allah akan berada di pasaran di toko-toko buku. Jadi terima kasih Azah. Sama-sama. Jadi Azah kini bukan lagi sebagai jurulatih ya, jawatan terakhir Azah adalah sebagai Ketua Jurulatih Bersara Azah AR. Ya, nama glamour masa di PLKN Azah? Cikgu Azal. Cikgu Azah. Okey. Masih ada getar di suara saya Azah. Okey, baik. Terima kasih Azah. Jadi saudara, kita nak kongsikan